Astaghfirullah. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masakan tidak, kerana bulan ini bidunil khilaf, tiada khilaf, bulan Rabiul Awal dan juga hari Isnin merupakan bulan dan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walaupun ada dalam riwayat menyebutkan sama ada 2, 3, 9 hari bulan Rabiul Awal, namun jumhur menyatakan 12 Rabiul Awal. Ala kulli hal, sebagaimana kita menjunjung titah perintah Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 58, yang mana ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil ayat Al-Quran ini daripada penafsiran seorang sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, ulama di kalangan sahabat dan ahli keluarga Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Ayat surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah ini, surah Yunus. Tuan-tuan ingat ni, supaya jangan lagi kalau ada orang bertanya, orang menentang, orang tak suka, orang membantah, orang membid'ah, kata maulid Nabi SAW ni tak perlu disambut. Saya bagikan tuan-tuan ayat Al-Quran ini cukup. Boleh sila ambil kat dalam tepi-tepi almari tu, tengok terjemahan apa makna. Kalau boleh baca kitab Arab, tengok tafsiran para alim ulama. Yang ni tafsiran daripada sahabat Nabi sendiri, sepupu Nabi sendiri, ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan kelebihan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ditafsirkan bi fadlillah bi makna, dengan makna kelebihan Allah beri terlalu banyak tu. Sebab tu nikmat kalau disebut nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat
dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita faham kita umat terakhir yang Allah Taala jadikan. Tetapi tidak ada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hatta ya, para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam, sebelum semua umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga, barulah mereka masuk syurga. Cukup itu kita pegang. Sebab akhirat itu adalah apa kita sebut sebagai tujuan kita. Kita akan sampai kepada akhirat. Itulah hidup yang kekal abadi. Itu antara lain di antara banyak-banyak kelebihan. Namun kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makna bifadlillah bermakna dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, bila sebut ilmu, semuanya ilmu ini berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh tinggal, tak boleh elak benda tu. Yang kedua ayat wa bi rahmatih, iaitu dengan makna dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut rahmat daripada Allah Taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan makna rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna bi Muhammadin, dengan diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut diutuskan itu bang, sudah barang tentu kait dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok takrif ilmu sirah an-nabawiyah, as-sirah an-nabawiyah, takrif sirah itu apa dia? Sirah Nabi itu iaitu hal perihal kehidupan Nabi sejak daripada kelahirannya sehinggalah kepada kewafatannya sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut rahmat dengan maksud diutuskan, kait dan juga termasuk, bahkan itulah pencetus permulaan, yakni kelahiran baginda Nabi SAW. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, yakni Allah Taala, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Ini menjawab dua daripada ayat Al-Quran yang mana ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil faham, ya, iaitu bukan saja harus hukumnya, namun sunat untuk kita meraihkan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, yakni hadis daripada riwayat Imam Muslim, iaitu ketika baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ada apa dengan hari Isnin ya Rasulullah, kan engkau berpuasa? Maka Nabi SAW bersabda yang Nabi berkata, fihi wulitu, padanya hari itu aku dilahirkan, hari Isnin. Wa fihi unzila ilayya, pada hari itu kali pertama aku menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Ulama ahli sunnah wal jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah mengambil faham daripada hadis ini. Sebab tu kefahaman tu penting. Kalau salah faham, dia pening. Bila dia faham yang benar, maka begitu Nabi sendiri sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia faham, Allah Ta'ala akan barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah bagi dia faham ilmu agama. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil faham daripada hadis ini. Nabi SAW ketika hayat Nabi mengiktiraf, meraihkan, bersyukur dengan hari kelahiran baginda Nabi SAW dengan baginda Nabi berpuasa. Itu cara Nabi. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil faham daripada hadis ini bahawa tiada larangan sama sekali bang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut, sebab tu menyambut hari kelahirannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, itu dua tambah satu lah, dua ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi SAW untuk tuan-tuan teguhkan ya hati tuan-tuan ini, untuk kita berpegang kepada bagaimana ulama sudah pun memberitahu secara tuntas
bahwasanya ya sunnah menyambut hari kelahiran baginda Nabi SAW. Kita sambung muka surat 3, iaitu pada perenggan yang solawat dan salam itu telah kita bahas apa makna solawat dan salam. Telah kita bahas juga tentang disebut ni sahabat Nabi dan juga ahli keluarga Nabi, ya, apa takrif keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib menurut mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Bani Hashim sahaja menurut Imam Malik, dan sahabat Nabi takrifan telah kita berikan, dan juga maksud apa takrif sahabat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi SAW, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW walau sekadar sesaat, melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama melihat, dan kedua dilihat. Melihat macam nampak, dia nampak Nabi SAW. Dilihat mana Nabi yang nampak dia. Oleh kerana contoh keadaan sahabat tersebut buta masalan, atau masih lagi kanak-kanak ataupun bayi, ya, jadi disebut oleh para ulama, dilihat juga diconsider ataupun dikira sebagai sahabat Nabi SAW, walau kana lahdzah, walaupun sesaat, dan berada di dalam majlis Nabi SAW, walau nun jauh di sana tak nampak, atau dia tak nampak bagi Nabi SAW kerana jauh nun di sana, namun sebab duduk dalam majlis Nabi SAW dikira sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tabi'in, dia kena jumpa direct bang. Contoh kalau adalah orang di tanah Melayu ke, di tanah Cina ke, di tanah India ke, di tanah Afrika ke, ya, dia tak pernah jumpa dengan sahabat Nabi, dia tak dikira tabi'in, walaupun dia hidup sezaman bang, dia hidup sezaman, tapi dia tidak nampak, dia kena bersua muka. Itulah kelebihan yang disebutkan, walau duduk dalam majlis Nabi SAW, nun jauh di sana, sebab nur nubuwah, cahaya kenabian bagi Nabi SAW, duduk saja dalam majlis sudah dikira sebagai sahabat. Baik. Kemudian disebutkan wa ala alihi wa sahbihi, selesai. Wasadati qadati amma ba'du, dan juga penghulu bagi pada para pemimpin-pemimpin, bahkan itulah Rasul SAW, penghulu segala makhluk, penghulu segala Nabi Rasul. Kita dah bahas pada kuliah yang lepas, boleh kita panggil tak Nabi SAW dengan panggilan Sayyidina, bahkan boleh. Ulama beri 4 garis panduan. Kalau ada salah satu daripada 4 ciri ini, boleh dipanggil dengan gelaran ketua kami. Yang dimaksud dengan Sayyid di sini, ketua kami adalah bukan bermaksud Sayyid Syarifah itu, iaitu ahli keturunan Nabi SAW daripada jalur Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Tetapi yang dimaksudkan di sini boleh dipanggil pemimpin kami, ketua kami, tuanku kami, boleh dipanggil. 4 ciri ini ada pada salah satu ni ada pada seseorang, maka boleh dipanggil. Contoh nombor 1, iaitu dirinya seorang ketua kaum. Kalau ketua kaum kita panggil tak? Kalau sini ada nazir, kita panggil Tuan Nazir. Kalau di sini ada imam, ada Tuan Bilal, kita panggil dengan gelaran dia. Kalau dia bos kita, CEO ke apa benda, kita panggil dengan gelaran dan sebagainya. Jadi kalau dia ketua sesuatu kaum, kita panggil dengan gelaran ketua. Itu satu. Nombor 2, ketua turus ketenteraan, ya, ketua turus ketenteraan. Jadi kita panggil dengan gelaran dia. Gelaran dia sebagai ketua turus ketenteraan. Ketua ketenteraan lah, senang faham, general dan sebagainya. Nombor 3, sekiranya dia ni merupakan seorang yang menjadi tumpuan masyarakat, walau tidak dilantik menjadi pemimpin dari sudut apa yang kita sebut secara resmi. Dia tak rasmi dilantik menjadi pemimpin, tetapi orang cari kepada dia, orang minta bantuan dia, orang minta nasihat dia, tunjuk ajar dia, khidmat dan sebagainya. Jadi orang cari kepada dia, dihormati oleh masyarakat. Jadi walaupun dia tidak dilantik secara yang disebut sebagai resmi, tetapi orang cari kepada dia. Itu antara salah satu ciri. Dan yang keempat, orang yang memiliki sifat kesabaran ataupun kelembutan, kesabaran, dan tidak mudah dipancing kemarahannya dengan mudah. Orang ini yang digelar sebagai orang yang halim, ataupun memiliki orang yang hilim, orang yang halim. Jadi salah satu daripada keempat ciri ini sekiranya ada pada seseorang, bukan semua, ya, salah satu cukup, boleh dipanggil dengan gelaran tersebut, sebagaimana yang disebut dalam kitab Nailur Raja, syarah kepada Safinatun Najah, dan banyak kitab-kitab yang lain.
Jadi kalau salah satu pun boleh dipanggil, apatah lagi semua tu ada pada diri Nabi SAW. Nabi SAW ketua sesuatu kaum, bahkan Nabi SAW ketua turus ketenteraan. Nabi SAW ketika mana usia baginda Nabi 35 tahun, belum lagi dijantik menjadi Rasul, ya. Namun baginda Nabi SAW telah pun, ya, diberikan mandat untuk menjadi hakim, untuk menyelesaikan permasalahan ketika mana renovation pada Kaabah tu berlaku kerosakan yang teruk. Mereka nak dah bangunkan balik, tetapi mereka ketua-ketua kabilah tu bertelagah dan hampir menumpahkan darah. Nak letak kat mana Hajarul Aswad? Maka Nabi datang ada satu orang tua yang bijaksana mengatakan, beginilah, kalau datang satu orang yang mula-mula datang ke Kaabah, dialah kita serahkan urusan ini, ya. Maka masya-Allah tabarakallah, qadarullah, dengan takdir Allah Taala, yang datang mula-mula ke Kaabah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta untuk menjadi hakim. Masa Nabi datang tu sallallahu alaihi wasallam, semua pakat-pakat telah datang al-amin. Tak ada khilaf di kalangan mereka bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang jujur, amanah, lagi dipercayai. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membentangkan ridak baginda Nabi, kain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minta untuk semua ketua kabilah memegang di hujung-hujung, ya, ridak Nabi SAW, kain, ya, yang letak di bahu Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW mengambil dengan tangan baginda Nabi yang mulia Hajarul Aswad, letak di tengah-tengah, dan kemudian semua ketua kabilah masing-masing angkat kain tersebut, ya, menanggung batu Hajarul Aswad tersebut. Dan baginda Nabi SAW dengan tangan baginda Nabi yang mulia meletakkan semula Hajarul Aswad di tempat asal. Tak ada siapa yang bantah. Awas bantah, tak ada siapa yang bantah. Semua seronok, semua setuju. Itulah disebutkan baginda Nabi SAW yang mana menjadi tumpuan, walaupun belum lagi dilantik menjadi Rasul pada ketika itu. Orang hormat kepada Nabi SAW, orang Dan yang keempat, yang memiliki sifat halim, memiliki sifat kesabaran yang begitu tinggi, ya. Baginda Nabi dibaling dengan batu di Taif, ya. Taif tu kiranya orang Taif tu kira ada kerabat dengan Nabi SAW. Dia ada kerabat dengan Nabi SAW, belah mak, ada keturunan yang maknanya ada kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, ya, ditolak mentah-mentah pada ketika itu, ya, dibaling dengan batu. Masa tu dengan Zaid ibn Harithah. Allahu Akbar. Ulama menyebutkan sekiranya tumpah darah Nabi SAW itu ke tanah, maka takkan tumbuh apa-apa di bumi. Begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bertakung darah Nabi SAW. Namun Nabi sabar, kan? Allah Ta'ala berikan kesabaran di hati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mendoakan agar apa? Kalau taklah penduduk Taif yang sekarang, maka zuriat keturunan di tulang-tulang sulbi mereka nantilah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat sudah offer untuk menterbalikkan gunung, dihempapkan kepada mereka. Tidak, Nabi SAW Nabiur Rahmah, Nabi rahmat, Nabi penuh kasih sayang, ya. Nabi tak mahu tersebut. Dan begitu juga dengan peristiwa Fathul Makkah. Ingat tak? Fathul Makkah itu Nabi SAW datang, ya, maka ramai yang ramai yang sebahagian besarnya tidak mendapat pembalasan daripada Rasulullah SAW, kecuali mereka yang Allah telah takdirkan untuk dibunuh. Maka yang telah ditakdirkan untuk dibunuh, diperintahkan ataupun diwahyukan untuk dibunuh, maka selain daripada itu, majoriti apa dia? Semuanya selamat, ya. Siapa yang duduk di Kaabah, siapa yang duduk di rumah masing-masing, siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan, selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Nabi SAW seorang yang disebutkan tadi, bersifat dengan hilim, seorang yang halim, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi keempat-empat ciri itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sudah justrunya tidak syak lagi Nabi SAW layak digelar sebagai penghulu kami. Dan hadis, ya, yang digunakan oleh sebahagian golongan yang mengatakan la tusayyiduni fi shalah, ya. Hadis itu kalau tuan-tuan tengok di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Sulamus Sibyan. Dia ada sebut kitab Jawi tuan-tuan. Kalau kita tak boleh baca kitab Arab, cuba kita tengok kitab Jawi. Hadis yang digunakan la tusayyiduni fi salah. Hadis itu hadis palsu tuan-tuan. Pelik bagi golongan yang sering kali mempromosikan hadis sahih tapi tiba diguna hadis palsu. Kerana Nabi Muhammad SAW tidak akan bertutur dalam perkataan ataupun pertuturan Nabi itu ada kesalahan dari sudut nahwu. Mustahil. Jadi itu kita kena faham satu perkara, ya. Jadi tadi 4 ciri tadi saya sebutkan, ya, ulama sudah rumuskan salah satu saja sudah memadai. Ini kan pula keempat-empat ciri itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Selesai di situ. Dan juga tadi di awal kita telah terangkan ayat Al-Quran 2 dan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih tentang sunat menyambut maulid Nabi SAW. Amma ba'du. Apa makna amma ba'du? Buat catatan bagi yang ada kitab, iaitu dan adapun selepas daripada itu, ataupun adapun kemudian daripada itu. Biasanya bila kita menulis kitab ini, ya, dia ada rukun penulisan kitab apa? Nombor 1 ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2 ada hamdalah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Nombor 3 yang kita dah syarahkan, Alhamdulillah terbahagi kepada 4. Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, dan makhluk puji makhluk kembali kepada Allah. Telah kita hurai dalam kuliah yang lepas. Baik, yang ketiga adalah syahadatain. 1 bismillah, basmalah. Nombor 2 hamdalah. Nombor 3 syahadatain, ya. Nombor 4 salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi. Dan yang kelima amma ba'du. Inilah dia kata rukun penulisan kitab. Dan ada pun selepas daripada itu. Apa yang disebutkan amma ba'du ni, ulama mengatakan ianya ianya adalah lafzul intiqalat, lafaz yang dapat membahagikan, membezakan antara muqaddimah, pendahuluan kitab, dengan isi kitab. Dia macam ada orang kata tengah-tengah tu lah, ya, antara isi, introduction dengan isi kandungan. Dia amma ba'du, ya. Disebut dalam kitab-kitab yang pertama menulis amma ba'du Nabi Dawud alaihi salam. Ada satu riwayat kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, maka Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan dialah yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar berkata, yakni berfirman. Jadi ayat Al-Quran, ya, yang berbunyi daripada surah Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Makna ayat ini daripada surah Al-Isra 18-19 yang bererti sesiapa ataupun barang siapa yang mengkehendaki kesenangan hidup di dunia, ataupun barang siapa yang mengkehendaki mengejar kesenangan hidup di dunia, kami yakni Allah Ta'ala akan segerakan kepadanya tu siapa? Orang yang nakkan kesenangan hidup semata-mata di dunia. Apa yang kami kehendaki, mana apa yang Allah beri, dapatlah kepada orang tersebut. Bagi sesiapa yang kami kehendaki. Yang di sini kalau kita faham dalam bab kudrah dan iradah, apa yang Allah Ta'ala jadikan itu atas kehendak Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, di sisi ilmu Allah. Tu, ya. Jadi kemudian disebut, kemudian Allahu Akbar. Sebab tu sebahagian daripada ulama bila dia dengar ayat ini mengatakan ini antara ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Kenapa kita tengok? Dia kata, kemudian kami sediakan baginya orang yang tak dinakkan kehidupan, kesenangan semata-mata di dunia. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, wa iyadzubillah, di akhirat kelak, untuk membakarnya dalam keadaan hina lagi tersingkir dari rahmat Allah Ta'ala. Mohon jauh dari Allah Ta'ala.
dan sesiapa. Nah, di sini moga-moga kita termasuk dan sesiapa ataupun dan barang siapa yang mengkehendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya sedang ia beriman, maka mereka yang sedemikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Allahu Akbar. Daripada ayat ini, secara ringkasan sebelum kita baca penjelasan yang lebih lanjut, ada 4 golongan. Berapa dia? 4 golongan, ya, yang mana kita minta pada Allah Ta'ala moga kita jadi 2 daripada 4, jangan kita jadi 2 lagi daripada 4. Yang pertama disebutkan, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakkan dia dan dia nak kepada Allah. Apa maksud dia nak? Allah nak kepada dia, Allah mengkehendaki dia, bang, untuk jadi yang beriman, yang beramal soleh, dan dia pun sendiri nak, dia nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sumpama begini, kalau kita nak faham, contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka radhiyallahu anhu wa radu'an, mereka ni Allah Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang Allah nak kepada dia tapi dia tidak nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak nak hidayat, dia kata dia tak dapat hidayat, dia kata dia tidak dapat taufik, tetapi satu demi satu yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, kan, tidak diambil hirau ataupun dihairankan petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang dia nak kepada Allah namun Allah tak nak kepada dia. Jadi kita mohon kepada Allah agar bukanlah seumpama begitu. Dan ada yang dia tak nak kepada Allah, Allah pun tak nak kepada dia. Wa iyazubillah, kita mohon jauh, kita mohon jauh daripada tersebut, ya. Jadi kita nak, kita harap agar kita termasuk. Kita tengok dalam ayat ini, wal ajilatu hiya dunya fa idza kana al muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha masiruhu ila nari ma'al laumi was-sighar, ya. Dan perkataan al-ajilah dalam ayat Al-Quran ini, ayat Al-Quran yang tadi, yang dimaksudkan, yang disegerakan itu maknanya dunia. Barang siapa, dikatakan man kana yuridul ajilah, al-ajilah maknanya yang disegerakan itu dengan makna dunia, kenikmatan dunia, hak yang sementara. Sebab tu dikatakan, dia kata barang siapa, maka apabila orang yang menuntutnya, mencarinya, segera nakkannya, kesenangan dunia itu yang disegerakan, apatah lagi jika yang ia mengejarkannya dengan penuh tenaga dan perhatian. Tu semata-mata dunia. Sebab tu ada 4 golongan juga, yang apa? Dunia kepada akhirat. Tu golongan satu, bang. Kedua, golongan dunia kepada akhirat. Satu lagi akhirat kepada akhirat. Satu lagi golongan dunia kepada dunia. Satu lagi golongan akhirat kepada dunia. Macam mana nak beza tu? Dunia kepada akhirat. Contohlah, kita semua ni ada pekerjaan nampak perihal keduniaan, betul tak? Pekerjaan yang nampak, usaha pekerjaan tu nampak perihal keduniaan. Namun walaupun usaha dunia, nampak berniaga ke dan sebagainya, bekerja, namun dia bekerja ataupun berniaga dengan sumber rezeki yang halal, niat untuk makan anak bini, ya, atau dengan rezeki yang halal dan tayyib, ya, nak bersedekah, nak berzakat, nampak dia kerja pejabat kerajaan ke, swasta ke, berniaga sendiri ke, jual burger ke dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi dia buat itu kerja dunia, tapi niat dia akhirat. Begitu juga kalau akhirat kepada akhirat, dia bersemayang, dia berpuasa, dia berzakat, dan buat kerja-kerja kebajikan, baca Al-Quran, mengajar, belajar dan sebagainya, buat kerja akhirat, niat semata-mata kerana Allah, mengharapkan keredaan daripada Allah, pahala semata-mata daripada Allah, maka itulah golongan akhirat kepada akhirat, berbanding dengan golongan dunia kepada dunia saja. Hak ni yang mana ia katakan, dia kata man kana yuridul ajilah, orang yang mengejar dunia semata-mata. Ini yang dinamakan dunia kepada dunia. Dia kerja
Sebab tu kalau kita kan contoh ni Setia Alam lah masalah ni. Setia Alam, orang ni duduk Setia Alam, kerja di KL. Pagi-pagi orang yang sama. Orang yang dunia kepada akhirat dengan orang dunia kepada dunia ni dia tak sama. Sama-sama taman. Sama-sama taman kat Setia Alam. Sama-sama time keluar. Pergi tempat kerja yang sama, sampai pun sepatutnya ataupun sampainya pada keadaan yang sama ataupun waktu yang sama. Namun kalau orang yang dunia kepada dunia, dia terus pecut je saja. Sekarang kan azan kan cepat. Contoh, kalau azan lewat tu maknanya kan dia kena keluar juga awal kan, tapi dia akan cari mana-mana tempat dia nak semayang. Tetapi kalau orang yang dunia kepada dunia, dia pergi keluar waktu yang sama, tapi dia tak berhenti. Dia terus saja sampai ke office. Kalau berhenti pun, kalau terasa nak buang air kecil, buang air besar ke apa benda ke, nak minum ke, beli isi minyak ke, setakat itu saja. Dia berhenti solat subuh tu tidak. Dunia kepada dunia semata-mata. Tapi kalau dunia kepada akhirat, dia berhenti. Kalau dia tak dan kan, dia tak dan subuh di sini, dia akan cari tempat. Sampailah nanti dia duha pula. Bila tiba zuhur, kalau dia tak lapar, dia puasa, ada kuliah zuhur pula kat office dia duduk sejak dengar. Kemudian dia tahu kalau dia tak sembahyang, kalau dalam perjalanan jam, dia sembahyang dulu asar sebelum dia balik rumah. Ni maghrib kan, sampai-sampai je dah ada azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia singgah dulu Masjid Setia Alam. Nampak? Ada pengajian ilmu fardu ain, contoh kita ilmu tasawuf, kita wajib mengaji fiqh tasawuf dengan tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib dia duduk sekejap dia dengar. Lepas tu azan isyak, dia sembahyang isyak dan kemudian dia balik. Masya-Allah tabarakallah. Orang yang dunia kepada dunia sama, dia pergi kan, subuh tak ke mana, zuhur memang tak, dia lunch mesti pergi 12 to 1 itu dia mesti pergi. Apa dia? Lunch, makan. Asar, dia kata asar, tak kisahlah, jalan terus. Yang penting nak pergi beli lauk, dia kata nak makan kat kedai tom yam ke apa ke, nak beli lauk ke nak begini gitu, tak kira lah tom yam ke mamak ke benda ke. Yang penting dia nak pergi tempat yang dia nak makan. Masa tu dah nak ke azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib kan. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak. Dia duduk situ daripada sebelum maghrib sampai azan isyak. Semayang tak? Asar tak semayang, maghrib tak semayang, isyak dah azan isyak. Itu dunia kepada dunia, bahaya. Sedangkan rezeki itu siapa yang bagi? Rezeki itu dia kata bos saya bagi gaji. Hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu barang siapa yang kejar dunia semata-mata dengan penuh tenaga, dengan penuh perhatian, dia ni akan apa? Fama ajdarul aqilah bil i'radi anha wal ihtirasi minha. Sebelum tu disebutkan, dia kata fadlan 'anis sa'i li talabiha masiruhu ila an-nar wa yazbillah ma'al laumi was-sigar. Dia akan tersungkur di dalam api neraka serta ditimpa kecelaan dan kehinaan. Maka sewajarnya bagi mereka yang mempunyai akal fikiran berpaling daripadanya dan memelihara diri daripadanya. Sebab kita ni orang beriman. Bila orang beriman, kita tahu dia ada apa dia? Dia ada kira bicara di akhirat kelak. Ya, tak ada masalah kita nak cari rezeki, pitih, nak cari duit. Gitu. Sebab itu kalau orang di Kedah selalu orang kata nak pahala ke upahla. Biasa dengar upahla. Upahla ni apa? Upahla tu bukan you tambah pahala tak. Upahla tu makna gaji, duit. Waktu kalau gurauan-gurauan tok guru kadang-kadang di utara dia kata, mu ni nak makan gaji dah. Makan gaji kan, makan gaji. Kalau orang sana sebut gaji ni gergaji. Dia tak cukup gergaji, dia tak cukup makan gaji, dia tak makan paku sekali. Gaji tu gergaji. Dulu saya pun tak faham tuan. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak apalah, kita orang kata apa, subtitle kat bawah tu kan. Dia kata kalau makan gaji tak cukup, gergaji yang dimaksudkan tu gergaji. Tambah sekali tukul mertun tu ke tu? Betul apa tu? Hammer. Saya faham apa benda mertun tu kan, hammer. Orang utara dia tahulah. Mertun, paku kata. Jadi dia kata orang la ni dia nak upah la, pahala dia tak nak. Upah la tu makna duit. Dia nak benda tu cepat segera. Jadi dia tak heran pasal pahala. Itu yang kita tak nak. Sebab tu disebutkan dalam kitab kita ni, wal akhiratu hiyal jannah. Dan perkataan al-akhirah dalam ayat Al-Quran ini yang diertikan dengan maksud syurga. Wala yakfi fi husulil fawzi bihal iradatu
faqad bal hiya ma'al imani wal amali salih musyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan maksud al-akhirah ayat yang kita baca surah Al-Isra' tadi, maksudnya syurga. Sebab tu bila kita tengok ataupun baca Al-Quran, tengok terjemahan, perlu kepada rujukan alim ulama. Kalau kita terjemah sendiri je, kita faham sendiri. Macam ayat tadi saya sebut surah Yunus, rupanya sebagai satu isyarat bahawasanya apa dia tadi kita sebutnya, hukumnya sunat menyambut Maulid Rasulullah SAW. Kalau tak, kita tak tahu, kita baca takat tu, tengok terjemahan, kita tak faham. Begitu juga dengan ayat ini, maksud al-akhirah bermakna al-jannah wa hiya al-jannah, iaitu syurga, yakni syurga yang hakiki. Jadi kata pengarang kita yang bermaksud, kata Imam Al-Haddad, dan tidak memadai bagi menghasilkannya ataupun masuk ke dalam syurga dengan kehendak saja. Dengan apa? Dia berangan-angan saja nak masuk syurga. Berangan saja. Bahkan ianya hendaklah disertai dengan iman, sebab anak kunci kepada syurga adalah la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Jadi kena dengan iman, dia tu anak kunci dia. Tu. Dan yang memegang kunci syurga, miftahul jannah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah azan, boleh beritahu lah azan. Azan dulu Baik. La ilaha illallah.
وتسينا محمد وسط الفضل والشرف ولا تعارض وبعض مقام محمود للذي واتيناك لا تخلف الميعاد warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi daripada ayat ini, daripada ayat Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan al-akhirah di sini adalah al-jannah, iaitu syurga, yakni syurga yang hakiki. Tak cukup ataupun tak memadai seseorang itu hanya dengan kehendak ataupun angan-angan ataupun semangat, ya, tetapi perlu disertai dengan keimanan, dengan amal yang soleh, seperti yang kita baca dalam ayat tadi, ya, yang disebutkan, ya, kita yang dikehendaki itu dengan, ya, dia kaitkan dengan amalan yang soleh, juga iman. Kerana kalau dia banyak buat kebaikan tetapi langsung tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak dikira. Jadi keimanan itu penting dan amal yang soleh. Ada orang kadang-kadang dia begini, dia kata kita faham dan memang hakikatnya kepada nak masuk syurga dengan rahmat dan redha Allah. Betul ataupun tidak? Itu hakikat dia. Hingga dia mengatakan tak perlu kepada amal. Jangan salah faham di situ. Jangan salah faham. Nombor satu, iman. Syarat dia rahmat dan redha, iman. Jadi keimanan kena keimanan yang benar, kena ikut yang benar. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Itu tiket dia, ya. Beriman bukan saja kepada Allah tetapi kepada Rasulullah. Dan perkara iman yang lain tu arkanu iman sittah, betul tak? Rukun iman itu 6 perkara. Maka tidak boleh salah satu. Sebab bila kita faham rukun itu bermakna apa, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. 6 ni salah satu, kalau ditolak oleh kita maka tak dikatakan beriman. Itu satu. Dia rahmat Allah, redha Allah, berkait dengan iman yang ada dalam dada kita. Baik. Yang kedua, disebut amal ini. Tak ada manfaat ke? Ada. Makna amal di sini, lepas diterima masuk di dalam syurga, ya, berkat keimanan di dalam dada, rahmat dan redha Allah, amal kita yang disandarkan kepada ilmu yang kita pelajari, kita beramal dengannya, akan menentukan tempat kat mana di dalam syurga. Sebab tu disebut ni beriringan, iman dan juga amal. Di tengahnya adalah ilmu. Jadi dia saling berlaziman. Dan barang siapa yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedangkan dia beriman, ya, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Jadi kalau dia buat semua benda-benda kebaikan tapi dia tidak beriman, alangkah ruginya. Namun kalau dia beriman, beramal saleh, ilmu yang benar, akidah yang sahih, ilmu yang benar, beramal pula amal yang saleh, Allah ridha, maka Allah Ta'ala terima. Di sini yang kita nak, moga kita semua termasuk dalam golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini, bukan yang sebaliknya. Baik, yang dikatakan was-sa'yul mashkuru wa huwal amalul maqbulu al-mustawjibu sahibuhul madha والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. Dan maksud perkataan as-sa'yu al-mashkur dalam ayat Al-Quran disebut sa'yu al-mashkur ini, usaha, diberi usaha, satu usaha mereka yang disyukuri, yang diberi balasan yang baik, iaitu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan pelakunya mendapat balasan kebaikan, beroleh pujian, penghargaan dan ganjaran pahala yang besar yang tidak akan berakhir dan terputus dengan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam ayat kita, bila kita tengok dalam kitab kita kan yang last tu, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Nampak tak? Jadi ayat tersebut, ya, maka orang tersebut mendapat balasan yang baik daripada Allah Ta'ala, imannya diterima, amalannya diterima kerana ilmu yang dia beramal dengannya, maka dia mendapat qabul indallah, ya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita semua ni mendapat pengabulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Wal hasiru min kulli wajhin min al muridin lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al wa'id al madhkuru fil ayati huwa alladhi yuridu ad dunya
iradatan yansha fi janbiha al-akhirata fala yu'minu biha aw yu'minu wa la ya'malu laha fal awwalu kafirun khalidun fin nari wa iyazbil wathani fasikun mausumun bil hasar wa iyazbillah. Dan orang yang rugi dari segala segi daripada kalangan yang inginkan dunia, dia nak dunia semata-mata. Ingat tak tadi kita sebut 4 golongan? Dunia kepada dunia, dunia kepada akhirat, akhirat kepada dunia, dan akhirat kepada akhirat. Dunia kepada dunia kita dah terangkan, dunia kepada akhirat tadi kita dah terangkan. Kalau akhirat kepada dunia, kalau dia buat kerja agama, mohon jauh lah. Dia buat, dia solatnya, ibadatnya, mengajar, belajarnya, infak dan sebagainya. Kalau dia buat bukan kerana Allah, maka itulah dia katakan kerja akhirat kepada dunia, wa iyazubillah, sia-sia. Yang kita nak kerja akhirat kepada akhirat. Apa yang kita buat? Inna salati, betul? Wa nusuki. Kan kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kerja akhirat kepada akhirat. Itu yang kita nak, kerana kita nak penerimaan daripada Allah. Tapi golongan ini dikatakan, dan orang yang rugi dari segala segi daripada kalangan yang inginkan dunia, yang sudah pasti akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat di atas, ialah orang yang menginginkan dunia dengan sepenuh kemahuan. Memang full throttle lah. Bak kata kalau dunia tu dia pulun, orang kata pulun habis. Tak bagi chance sikit pun. Yang dia macam mana? Yang menginginkan dunia dengan sepenuh kemahuan, yang melupakannya pada berbuat amal akhirat, langsung dia tak ingat pada akhirat, maka dia ini tidak beriman, yakni percaya dengan akhirat, atau dia beriman dengan akhirat tetapi dia tidak beramal untuk akhirat. Dia percaya tetapi dia tidak beramal untuk akhirat, tak ada sikit habuk pun. Sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara tujuan kita mengaji ilmu tasawuf, supaya kita buat benda tu hakikatnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Apa makna ikhlas? Kata Imam Fudail bin Iyad, al-ikhlas bermakna bainahu wa bainallah, antara kita dengan Allah. Sebab tu kalau boleh ada amalan yang kita buat bang, yang antara rahsia kita dengan Allah saja bang, orang tak tahu. Ada setengah orang dia memang tak ada orang tahu, dia sedekah 10 sen tiap-tiap hari. Bila tak ada orang, ataupun dia back in ke, ataupun dia tolong orang without orang tu tahu. Macam contoh cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, masa hidup, hidup cicit Nabi SAW itu di Madinah, dia membiayai 70 keluarga miskin di Madinah tanpa tak ada seorang pun tahu, tak ada sahabat orang pun tahu. Macam mana boleh tahu? Bila lepas minggu meninggal tu, 70 keluarga tu dah terputus bekalan. Kerana tiap-tiap malam, sepertiga malam yang terakhir, cicit Nabi SAW mengangkut guni berisi makanan dan juga diletakkan pada 70 buah rumah, secara senyap-senyap malam-malam letakkan. Jadi pagi-pagi dah ada dah makanan untuk diorang pada hari itu, tanpa mereka ketahui. Ketika mana mereka memandikan jenazah beliau, nampak birat-birat belakang. Maksud birat tu apa dia kata? Bekas-bekas mengangkat benda berat di belakang tersebut. Baru tahu lepas. Masya Allah. Jadi kita adalah benda yang kita buat. Contohnya kalau janganlah kita tahajud malam ni, dan tahajud dia update status tu kat Facebook, dan tahajud 3 AM. Tak payah, tak payah dan tahajud dan apa benda, simpan untuk kita, moga Allah terima. Kadang-kadang dia kata aku tak pernah tinggal ni 30 tahun dah. 30 tahun punya cerita, simpan. Biar ada satu benda bang, yang ada benda kita boleh zahirkan untuk contoh semangat. Kita tengok abang ni kuat sedekah, maka kita pun jadi semangat. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat ulama tasawuf kata kita tidak ada rasa bangga ke dalam diri. Itu kita belajar benda tu. Jadi dalam bab tasawuf ni begitu. Dan dia tidak beriman, percaya dengan akhirat, atau dia beriman dengan akhirat tetapi dia tidak beramal untuk akhirat, maka yang pertama, wa iyazubillah, yakni yang tidak beriman dengan hari akhirat ni orang yang kafir. Sebab tu kita sebut tadi, tak beriman kepada salah satu, tidak dikira beriman, kerana rukun itu sendiri bermakna bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tanpanya tiadalah perkara tersebut. 6 perkara iman tu jangan tinggal walau satu. Ni saya nak ambil lah, ni saya tak nak. 4 ni saya ambil, 2 ni saya tak nak. Tak boleh. 5 saya ambil, 1 saya boleh. Ataupun 1 je saya ambil, 5 saya tak nak. Tak boleh. Mesti beriman kesemuanya.
dan yang kekal di dalam neraka wa iyazubillah. Sementara yang kedua, yakni beriman tetapi tidak beramal, adalah fasik yang dicap dimetri sebagai orang yang rugi. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin an yukiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. InsyaAllah kita akan sambung hadis ini pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tolong tanda kita berhenti pada wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang masya-Allah tabarakallah, ya, cerita tentang niat. Sekadar ringkasan, niat itu ulama sebut makna niat, an-niyatu bi makna al-qasdu syai' muqtaranan bil fi'li, satu lintasan hati yang berserta dengan perbuatan. Jadi kita akan bahas nanti insya-Allah tentang apa yang kenapa dalam niat, dalam hadis tentang niat ni disebut tentang hijrah pula. Kenapa disebut hijrah? Tentang ada orang berhijrah untuk dapat habuan dunia, ada yang berhijrah kerana nak mengahwini perempuan. Jadi kenapa dibahaskan ataupun disebutkan oleh Nabi SAW tentang hal ini? Ada kisahnya, iaitu yang dinamakan Ummul Qais, ya, Muhajir Ummul Qais. Ada satu orang lelaki yang berhijrah semata-mata ke Madinah bukan kerana Allah dan Rasulnya, tetapi kerana seorang wanita yang tak dinikahi. Dia dapat kahwin dengan perempuan tersebut, tetapi dia tidak dapat Allah dan Rasulnya. Dalam kitab-kitab hadis dia tak sebut siapa nama, tapi kalau syarah hadis ada yang biasa disebutkan. Sebab setengah kalau kita perasan, ya, tak di-reveal nama dia siapa. Aib kan, tak di-revealkan. Tapi kalau ada setengah syarah hadis dia ada sebut siapa dan siapa, begitu, antara lain. Wallahu alam. Mohon maaf salah dan silap. Banyak umur kita bertemu lagi. Moga 3 ayat Al-Quran yang saya berikan tadi, juga hadis Nabi yang saya sebutkan tadi cukup ampuh untuk tuan-tuan berpegang, sebagaimana majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam secara keseluruhannya menyambut Maulid Nabi SAW hukumnya sunnah berdasarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu, maknanya maka bergembiralah dengan kelebihan yang Allah berikan, kan, dengan rahmat yang Allah berikan. Rahmat Allah tu dengan makna Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu, dengan kelebihan dan nikmat juga rahmat yang Allah berikan, falyafrahu, maka bergembiralah dengan apa? Nikmat dan kelebihan serta rahmat yang Allah berikan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bergembira. Dan yang tak suka kepada Maulid Nabi ni satu makhluk saja. Ingat siapa tuan-tuan? Siapa agak-agak yang tak suka, yang benci kepada Maulid Nabi? Ada satu je makhluk, satu saja. Siapa bang? Cubalah abang teka. Senang saja, dalam jawapan dalam tafsir memang disebut, dalam kitab-kitab turas memang sebut satu makhluk. Agak-agak apa? Siapa yang tak suka bang? Satu je saya sebut, satu. Saya tak sebut banyak. Dia ada 6 keadaan disebutkan. Dalam beberapa kitab ada mengumpulkan 4, ada yang mengatakan 5. Kita jumpa sampai 6. Nombor 1, ya, iblis ini dia marah, menjerit, meraung, sedih, segala macam. Ada 6 keadaan. Pertama, keadaan yang pertama ketika mana dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Nombor 2, ketika dihalau daripada syurga. Nombor 2. Nombor 3, sehari kita sebut. Nombor 4, ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Nombor 5, ketika mana dicabut nyawa dia oleh malaikat Israel. Dan nombor 5, ketika mana nak dimasukkan ke dalam neraka. Iblis menangis, meraung, sedih, merintih, marah, segala macam. Dan yang ketiga tadi kita sebut, nombor 1 ketika dilaknat, kedua ketika diusir daripada syurga, yang ketiga ketika mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi kita nak kategori mana, kita fikir sendiri. Ini bukan kita sebut, ni semua ada sebut dalam kitab-kitab yang muktabar. Ya, sebab itu akhir kalam, ya, saya kongsikan kepada tuan-tuan, kata seorang ulama, guru kami yang mengarang, seorang pengarang kitab yang hebat dan ulama di Hadramaut, nama dia Syekh Muhammad Ali Ba'tiyah.
Al-Yamani, beliau sebutkan antara kalam beliau adalah suatu tanda ataupun satu alamat keringnya hati seseorang itu apabila tiba bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada rasa nak sambut sama sekali, bahkan dia benci pula rasa kepada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila tiba bulan yang sama, contoh ni kan bulan Rabiul Awal bertepatan dengan Oktober bang, ni bulan Oktober ke tidak bang? Ke bulan November bang? Bulan November boleh saya. Oktober ke November bang ni? Dek, Oktober ke November dek? Masya Allah. Oktober. Tiba bulan Oktober berbetulan birthday dia kan, ni birthday dia kan bertepatan dengan Rabiul Awal. Tiba ni kalau birthday dia ini berapa bulan? Ini berapa bulan? 16. Tiba 16 hari ni birthday dia Oktober bertepatan dengan berapa Rabiul Awal ini? Masih lagi Rabiul Awal. Bila tibanya birthday dia Oktober yang bertepatan dengan Rabiul Awal, tiba-tiba dia tergamak nak sambut birthday dia sendiri, sedangkan dia tak suka, sedang dia tak nak sambut, sedang dia rasa benda tu bid'ah. Tapi birthday dia, happy birthday to you. Anak dia pula punya birthday pula besok. Oh, kita ada double celebration ni. Double celebration. Oh, anak aku happy birthday to you, happy birthday to me. Dia sanggup nak sambut, tetapi dia rasa bila Maulid Nabi SAW, padahal ayat Al-Quran ada menyebutkan penafsiran daripada sahabat Nabi, huraian daripada para alim ulama ahli sunnah wal jamaah, surah Yunus dan surah-surah yang lain, Al-A'raf, surah apa lagi satu, Al-Anbiya, menunjukkan bahawasanya bukan saja harus tetapi sunat dan hadis Nabi SAW tentang barang siapa yang tidak sempurna iman seseorang itu, melainkan diri aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya dan wan nasi ajma'in. Itu sebagai isyarat kepada kita apabila kita menyambut kelahiran baginda Nabi SAW, sebagai tanda kita bersyukur, bergembira, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita jadi seumpama kacang lupakan kulit. Syafaat siapa yang kita nak minta, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya betul-betul bertegas kalau boleh tuan-tuan, khususnya Pak Angku, banyak kali kita sebut ni Pak Angku, Masjid Setia Alam ni kena tengok siapa dia pilih yang dia ceramah. Kalau ada yang Wahabi, ada yang Syiah, ada yang liberal, ada yang macam-macam, tolonglah kita ni orang yang ada akal fikiran yang waras, ilmu yang insya-Allah cukup, fadu'ain. Kita boleh tahu mana kaca, mana permata. Kalau kita tak tahu, maka kita bertanya. Jangan sampai kita takut ataupun kita hanya takut ataupun tak takut tindakan daripada Jabatan Agama Islam, tapi kita tidak takut kepada Allah Ta'ala. Jabatan Agama Islam pun dah tahu sekian-sekian yang menyamar dan sebagainya. Tuan-tuan mungkin ada yang tak tahu, tetapi ingat tuan-tuan, siapa yang menyamar, siapa yang buat perangai begini, yang mengajar bukan ikut ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Orang-orang Allah Ta'ala tahu. Orang-orang soleh di kalangan hamba-hamba Allah tu tahu. Orang-orang yang berilmu yang benar, dia tahu. Jadi siapa nak di mana nak disembunyikan sebenarnya? Banyak kali dah kita beritahu ni Pak Angku. Jadi perhatian, minta tolong minta tolong. Kerana apa dia? Kerana kalau nasi sudah menjadi bubur, banyak masjid surau bila yang telah berpecah belah lantaran kerana individu-individu seumpama yang mengajar bukan ikut ahli sunnah wal jamaah, menipu atas tiket, menyamar ketika mana mengambil tauliah dan sebagainya. Ingat, kalau hampa tipu, Allah Ta'ala hampa tak boleh tipu, orang-orang Allah hampa tak boleh tipu. Ini kena ingat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mana boleh